Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta wa ala abduka wa ala ahdika wa ahdika mustaqim. A'udzubika min syarri ma asna. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur pada Allah pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi kita bersama-sama di dalam majlis munajat umat. Dan malam ini alhamdulillah Allah izinkan kita bersiaran lagi sekali, berkumpul. Alhamdulillah, walaupun tadi siang tadi dalam talaki, yang mana datang talaki alhamdulillah dapat bermunajat umat, dan juga yang ikuti secara online. Waktu talaki tadi kita dah Allah izinkan lagi sekali untuk bermunajat umat. Dan malam ni rezeki Allah izinkan, biarlah kita ada peluang berkali-kali mas sekalian. Kalau kita nak lazimi, biar kita sebati. Kita kalau kita lazimkan dengan amalan-amalan tertentu, sebagai contoh Allah izinkan kita lazimkan dengan bi qiraatil Fatihah,
Kita baca ulang kali, banyak kali. Al-Fatihah ni umul kitab kan. Jadi kalau kita Allah izinkan tu, maknanya mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada istiqamah kita yang kita lakukan, istiqamah yang kita telah amalkan di masjid. Dan alhamdulillah saya bersiaran di luar ni. Tadi ada khidmat khidmat ruqyah, alhamdulillah. Tadi ada khidmat untuk ruqyah, dan on the way balik ni saya singgah di surau R&R ni. Surau R&R, dalam perjalanan balik lah. Jadi saya tengok ada tempat untuk berhenti, saya berhentilah. Berhenti untuk kita bagi laluan, untuk kita sama-sama duduk dan bermunajat, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, bantu sebarkan kepada sahabat kita yang lain, jemaah kita yang lain, insya-Allah mudah-mudahan dengan kita sebarkan, ianya menjadi kebaikan jariah untuk pada yang menyebarkannya, insya-Allah. Dan apatah lagi kita di akhir zaman ni, di mutakhir ini, hujung-hujung ni jemaah sekalian, banyak perkara yang berlaku kan. Jadi sudah sampai masanya untuk kita teruskan memperkasakan amalan-amalan yang sering kita lakukan, utamanya kita bermunajat ni, insya-Allah. Dan yang bertalaki, teruskan bertalaki, insya-Allah. Luangkan masa doa ke Allah supaya Allah bagi masa untuk datang bertalaki secara berdepan, secara berdepan. Sekalian kita nak ambil manfaat bertalaki ni, insya-Allah. Usahakan tak dapat setiap minggu, sebulan sekali, usahakan. Kalau tak ada satu kesungguhan, maka tak adalah datangnya dorongan. Dan Allah SWT akan bantu bagi mereka yang bersungguh, sekalian. Yang lain-lain tu boleh di-adjust sebenarnya, bantu, mohon Allah bantu untuk kita dapat kekuatan, untuk kita terus istiqamah. Kalau ikutkan ilmu, inilah martabat ilmu kan, nak jumpa ilmu tauhid. Dan Allah datangkan ilmu tauhid di akhir zaman yang perlukan perbahasan tauhid, bukan sekadar bahas, tapi kita nak biar dia menyerap ke hati kita, biar sebati dalam hati ni. Jadi kita kena bagikan keutamaan untuk kita agar sebati perbahasan tauhid, insya-Allah. Saya kat surau ni tak ada orang. Aku ada orang berhenti solat, saya kena slow sikit lah. Tapi sekarang tak ada orang ni, boleh lah. Suara okey suara, visual semua okey Alhamdulillah. Jemaah yang muliakan Allah SWT, dalam akhir zaman ni kita kena betul-betul dengan teliti menyusun keutamaan. Kita anggap kita berada di satu waktu, satu keadaan yang berbaki, tak tahu bila lagi. Kita ada baki, orang kata apa, yang mana cukup-cukup itu saja. Jadi kita kena permudahkan, kita kena susun sebaik boleh jemaah sekalian. Jadi kita kena susun sebaik-baiknya menggunakan keutamaan aulawiyat. Kalau di segi ilmu, keutamaan sudah pasti tauhid, nombor satu lah, wajib kan. Jadi kita kena ruangkan dan luangkan, malam berazam untuk kita penuhi masa kita dengan menuntut ilmu yang menjadi kewajiban, wajib bagi setiap mukallaf. Dan Allah dah datangkan ilmu itu. Ustaz, mohon berikan sedikit penjelasan tentang rezeki kepada Allah. Faham saya rezeki itu satu ketetapan pada Allah. Sementara jika sudah ditentukan itu milik kita, tiada siapa pun boleh menghalang. Tak tahu bila rezeki yang kita dapat itu tak boleh dikongsikan. Tiada istilah tak boleh dikongsikan. Malah dalam Quran Allah kata memang rezeki itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat rezeki itu adalah sifatnya berbagi.
Malah sifatnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa yang Allah kurniakan kena infakkan, kena bagi pula. Yang bagi pula bukan untuk orang, untuk diri juga. Apa yang kita bagi itulah diri kita punya. Sepatutnya sebab yang kita bagi itulah ditukar menjadi pahala. Pahala itulah bahagian tetap kita. Adapun rezeki yang Allah kurniakan pada kita, kita gunakan jalan kebaikan, jadi pahala, maka dapatlah bahagian kita. Apa yang kita makan habis, kita pakai lusuh habis, kan? Yang kita infakkan, sedekah jariah, itulah jadi pahala. Kalau kita pakai baju kita bawa untuk ibadah, jadi pahala. Baju akan lusuh. Makan kalau kita bawa untuk ibadah, jadi pahala, kan? Jadi kena make sure jadi pahala lah. Memang jadi pahala sifatnya kena memberilah. Jadi ketetapan rezeki memang telah Allah tetapkan. Sebab kita tak tahu berapa aturan rezeki. Kita tak boleh atur rezeki yang mana sifatnya adalah sifat Allah, Razzaq. Ya, sifat Allah ni maksudnya dalam aturan yang memberi kepada hamba-hambanya itu, kita tak tahu kadarnya berapa. Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Itu masuk ketetapan tu. Jadi ketetapan bukan bermaksud kita dah tak perlu apa-apa lagi. Sebab itu memang tanggungjawab. Tanggungjawab. Memberi itu adalah sifat yang sepatut ada pada setiap orang beriman. Itu memang sifat memberi. Sebab dia bukan memiliki, kan? Sifat kita tiada pemilikan, tak ada. Semuanya ada pada diri, ada kurniaan Allah. Bila Allah kurniakan, maka ada tuntutan untuk mengeluarkan. Jadi kita faham. Bagi untuk kaya jiwa itu mesti dapat dilihat dengan sifat Nabi soft. Jangan lagi kita hari ini melihat kepada, tidak mengikut kepada soft. Kaya jiwa ini mesti disusun mengikut soft. Siddiq, amanah, fatanah, tabligh, itulah tip dia. Pertama, lihatlah dengan yang benar, janganlah lihat dengan yang batil. Yang kedua, amanahlah pada yang benar. Janganlah kita khianat pada yang telah kita akui kebenaran itu. Contoh, kita dah melihat kaya itu sifat Allah, janganlah kita mengaku pula. Kaya itu dengan memberi, janganlah kita memiliki pula. Rezeki itu dengan datang dengan takwa, maka janganlah kita buat benda yang Allah murka pula. Kita dah lihat dengan yang benar, dengan nama Allah. Pertama, lihat dengan nama Allah. Kaya dengan nama Allah. Mana ada nama Farid? Farid tak kaya, Farid miskin. Nah, kaya bermula dengan nama Allah. Itu yang benar. Maka kalau kita lihat dengan nama Allah, maka jiwa kita akan betul lah. Amanahlah dengan kekayaan Allah. Bukan janganlah kita menunjuk kaya pula. Kita nak tunjuk kaya dengan apa? Dengan benda. Benda bukan menzahirkan kaya. Lihat dengan nama Allah. Itulah pengajian hakikat kehidupan. Pengajian asas ni. Ini bukan pengajian yang mana kadang-kadang orang kata apa? Ilmu tinggi lah, ilmu khas lah. Ngaji dah. Lepas tu cuba untuk merumit-rumitkan perbahasan. Malah perbahasan kita straightforward je. Kita sedang membincangkan kehidupan. Kehidupan bersandar sifat Nabi SAW. Apa masalah? Tak ada apa masalah pun. Yang masalahnya kita dah lama tidak membincangkan hidup dengan aturan yang sebenar. Kita tidak membincangkan hidup dengan aturan yang benar. Kita banyak membincangkan hidup dengan aku. Islam juga, beragama juga. Tapi hidup aku. Tidak bermula dengan Allah, bermula dengan aku. Bila sebut dengan Allah, oh ini ilmu skala tinggi ni. Nama Allah memanglah namanya bersifat tinggi. Takkanlah sebut nama Allah bersifat rendah pula. Allah maha tinggi kan. Ya Ali, yang maha tinggi. Bermulalah dengan nama Allah. Sekarang betulkan balik hidup kita. Betulkan balik kita berkahwin dengan nama kita, dengan nama suami atau dengan nama Allah? Dengan nama Allah. Bila bermula dengan nama Allah, maka segala apa yang diperlukan mestilah dengan Allah.
Kita perlukan kaya, kita perlukan kasih sayang, kita perlukan kekuatan, mestilah dengan Allah, sebab bermula dengan nama Allah. Amanahlah kita dengan apa yang telah kita katakan. Kita dah katakan bahawa aku hidup dengan Allah, hidup dan matiku kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nampak? Jadi ini yang kita kena jelas. Bila kata dengan nama Allah, bermula hidup dengan yang benar, maka yang benar hanya Allah. Kita tak ada apa. Maka kita ni habis, tak ada apa, kosong. Jadi isilah hidup itu dengan Allah. Amanahlah dengan apa yang telah kita katakan, kita benarkan. Kalau kita benar kaya hanya Allah, maka janganlah kita merasakan diri ini seakan hendak memiliki, ataupun merasakan diri ini rasa macam tak terbayar ke, ataupun kita macam dibiarkan ke. Allah pasti akan melihat kita maha kaya kan. Kita bekerja dengan Allah yang maha kaya. Takkan kerja biasa-biasa pula malas-malas. Kenalah khidmat sungguh-sungguh, khidmat dengan suami sungguh-sungguh, khidmat dengan nak didik anak sungguh-sungguh. Buatlah sungguh-sungguh, sebab kita dah benarkan bahawa yang kaya Allah. Jadi kita amanah lah. Amanah. Bila kita amanah, maka datanglah kecerdikan. Fatonahlah kita, bijaklah kita dalam mengurus takbir hidup kita ini. Kita mengurus takbir hidup kita ini dengan apa? Dengan apa yang telah Allah suruh lah. Kita kena cerdik lah. Janganlah kita hidup untuk masih lagi terikat dengan makhluk. Maka itu tidak cerdik. Hidup kebaikan itu hanya di dalam pengetahuan Allah. Jadi kita buat kebaikan untuk Allah tahu. Kita buat persiapan untuk Allah lihat. Itu orang cerdik. Kata Nabi SAW, yang cerdik ini adalah dia mampu melihat, mempersiapkan diri untuk akhirat. Al-Qayyis mandana nafsah amila lima ba'dal maut. Dia tengok semua itu, mesti dia akan berkait dengan Allah. Atau orang cerdik. Jadi dia buat kebaikan, itu mesti akan ada kaitan dengan Allah. Itu orang cerdik. Jadi tak ada istilah rasa kecil jiwa, terasa hati, rasa macam Allah kita. Rasa macam tak dihargai, tak ada lah. Jadi maka datanglah satu kesungguhan untuk melakukan tanpa ada lagi prasangka, tanpa lagi berkata-kata, tanpa lagi berkira-kira. Jangan sampai kita berkira-kira dengan Allah. Allah menggunakan kita nafas tanpa henti, maka buatlah kebaikan tanpa henti. Allah kurniakan nafas kita tanpa henti-henti kita bernafas, maka kebaikan itu mesti tidak berhenti-henti. Sehinggalah kita mati baru berhenti. Maka melakukan kebaikan itu sebagaimana Allah mengurniakan nafas. Kita dah bincangkan sebelum ini, buatlah baik kerana Allah yang maha baik. Bukan buat baik sebab orang baik, bukan buat baik sebab suami baik, bukan sebab orang, bukan sebab makhluk. Buatlah kebaikan kerana Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Buatlah baik sebagaimana Allah yang buat baik kat kita dah. Allah dah buat baik kat kita. Nafas tak berhenti, maka jangan berhenti datang talaki. Ini kejap-kejap skip, kejap-kejap datang. Alhamdulillah yang mengajar tak skip kan. Bolehlah yang belajar boleh skip-skip. Cuba kalau yang mengajar skip, apa tahu. Satu masa Allah dah skip dah. Masa boleh perubahan daripada dunia alam nak ke membawah sempak. Saya cuba untuk biar dia tengok. Kalau Allah takdirkan kelas ini berjalan, maka akan dapatlah tempat. Betul mas sekalian. Mana kelas ini takdir Allah. Bukan sebab saya nak ngisi masa lapar. Kalau ikut kan saya tak sibuk lah. Macam malam sibuk. Banyak kerja, banyak urusan. Satu ahad. Sibuk saya banyak. Nak kudu kahwin lah. Nak nguruh anak lah. Nguruh mak. Nak nguruh ini. Mengurus pengajian sunat ya. Sambung pula belajar, boleh ke? Kan? Tapi biasalah kan, nak nampak tu. Kalau dia nampak bahawa kebaikan Allah bagi kat dia, asbab, dia mesti ada asbabnya. Mesti ada pencetus.
Hidup kita ni macam saya cakap, kita menumpang agama. Sekerana agama aku hidup senang hari ni, so kita kena pertahankan agama. Sebab perubahan tu berubah. Perubahan tu berubah bila kita dekat dengan agama. Bila start belajar, start ini, start itu, maka pertahankanlah. Bila kita start, mesti ada moment dia, mesti ada timing dia, mesti ada titik tolak dia. Maka yang menyebabkan berlaku perubahan tu, jagalah elok-elok. Bila kita berpaling daripada pencetus kepada perubahan, kita dah tak cerdik lah. Saya Allah buatkan saya mengajar, belajar mengajar. Jadi saya takkan sibukkan dengan benda lain. Nampak? Dua perkara ini yang menyebabkan saya melihat bahawa Allah berikan banyak kelebihan daripada belajar dan mengajar. Maka saya takkan sibukkan ke lain. Sebab kita tahu bila start hidup kita berubah. Kalau kita berubah bila kita ikut pengajian, sesuatu pengajian, maka pertahankan. Kita dah dapat nikmat, jangan main-main. Ini mentang-mentang lah benda tu senang dapat. Senang dapat, lepas tu nampak macam orang kata apa, tak apa tu. Kadang-kadang kita tak ambil serius dengan hidup. Bila datang masalah, baru kadang-kadang mencari-cari, tergaba-gaba balik. Tu dia. Kan? Apa yang menyebabkan kita hari ni? Mesti ada. Takkan tiba-tiba jadi, kan? Mesti ada titik tolak dia. Mesti ada pencetus kepada perbahasan. Maka cetusan itu jaga. Jangan tak jaga. Ataupun jangan nafikan, jangan deny, jangan tidak, kan. Jadi mesti ada. Contoh, ada jemaah dia share, dia inbox. Dia kata apa? Dia ikut pengajian Ustaz Farid. Kemudian tak jumpa apa tak dia cakap. Padahal tak ikut pun. Tak ikut tak payah cakap ikut. Jadi perubahan dia kalau tak ada ikut, kita belum buat lagi. Jadi jangan kaitkan dengan tu. Dia kata pula yang dah ikut, dapat kesan perubahan banyak. Kena pertahankanlah. Kena bagilah lagi banyak masa macam tadi. Tak laki tadi saya bagi tahu online. Yang online dengar, yang tak laki pun dengar. Saya kata apa? Bila kita ada hidup kita bagi masa kepada Allah. Ya abana Adam tafarru li ibadati amla usadra ghina wa asudda faqra. Luangkan waktumu beribadah kepadaku. Nescaya Allah akan berikan hati kita kekayaan dan Allah tutup kemiskinan. Dia ingat saya saja ke nak penat-penat pergi berhenti tepi, duduk tepi kat buat kuliah macam ini. Ingat saya senang, biasa saja. Tak cuma sekilas, sebab dah terikat. Dah ada tanggungjawab. Allah dah nampakkan dah apa dalam hidup ni, apa perbuatan yang menyebabkan engkau boleh rasa kenikmatan, maka engkau pertahankan benda tu. Hidup kita mesti ada perubahan. Kat mana momen dia? Maka kalau dah tahu perubahan tu, maka berikan effort kat situ. Berikan masa, berikan tenaga, berikan harta. Kalau dah banyak dapat, jangan berpaling, jangan berubah, jangan malas. Jangan malas, jangan bagi alasan. Tu orang tak cerdik. Ni kan nak kaya jiwa tadi, kan. Dia kena ada satu benda yang kita pegang. Okey, bila kita ada benda yang kita pegang dan jelas pegangan itu, maka dapatlah hasil dia. Tapi kalau masih lagi tak ada rutin, tak ada dalam life kita tak berani meletakkan rutin, tak berani meletakkan satu ketetapan, tak berani. Ini kita masih terikut dengan rentak kehidupan yang ikutlah. Dia tak boleh ikutlah. Kita kena susunlah. Okay, sekarang tahun kebelakangan ini, start PKP sampai sekarang, fasa untuk mengukuhkan kefahaman. Maka ilmu yang nak disusun kefahaman dia adalah ilmu tauhid, letakmu satu. Kemudian belajar lagi. Okey, ada tak pegangan yang kita boleh pegang untuk kita istiqomah? Okey, tengok kat mana. Nah, kita susun. Letaklah keutamaan.
Itu. Siapa yang pandai susun tu, dia akan dapat lah. Dia kena beri keutamaan. Itu dipanggil kecerdikan fatonah. Tabligh keseimbangan. Barulah jiwa dia besar. Orang yang jiwa besar ni, orang yang hatinya telah lurus perjalanan hidup dia, tidak lagi punyai, orang kata apa, distraction. Tidak ada distract, tidak ada gangguan-gangguan yang boleh mengganggu dia. Hidup dia telah ada jadual tetap. Macam solat 5 waktu kan, dia dah tetap. Setiap minggu ada kelas. Dia tak macam dulu dah. Dulu boleh lah kita tengah ikut dan ni tak, ayah dah ada kelas. Dulu tengah tak ada, sekarang tak boleh. Minta maaf, saya dah ada kelas sekarang ni. Betul-betul emergency baru kita KIV. Ini kena letak tu dulu, barulah yang lain akan ikut. Tapi dia tak letak kewajipan kan. Kewajipan tu hanya boleh menjadi pilihan. Walhal kewajipan tu jangan jadikan dia pilihan. Kita tak ada pilihan sebenarnya. Bila bertemu dengan yang wajib, kita tak ada opsi melainkan bertemu wajib dengan wajib. Jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita boleh susun soft itu, maka kita akan dapat jiwa yang besar. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyak harta, akan tapi kaya itu dengan jiwa. Kaya jiwa itu adalah dengan hidup bersandarkan kepada tarik nubuwah, jalan kenabian. Kita ada soft, lurus, tak ada bengkak-bengkok dah, tak ada menyimpang, bersimpang siur, tak ada. Lurus, walaupun datang pelbagai cabaran dan dugaan, dia boleh hadapi, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Sebab tu akhirnya kita akan hilang kenikmatan itu. Kadang-kadang kita banyak buat benda tapi kita tidak merasai kenikmatan. Sebab apa? Kita tidak ada tumpuan kepada perbahasan yang benar, tauhid. Kita kena tumpukan kepada tauhid sekalian. Perbahasan ilmu tauhid, perbahaskan. Kalau ada kelas-kelas pengajian tauhid, datang, itu saja. Ini zaman dah habis jemaah sekalian. Kita kena bagi, bukan zaman kita nak pulun itu ini dah. Kita zaman untuk kita memperkasakan kembali iman kita, memperkasakan kembali kefahaman kita jemaah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik mas sekalian, mari kita kalau tauhid wajib datang. Ya. Sebab dia wajib wajib. Wajib datang. Nah, kewajipan ni mas sekalian. Alasan yang perlu diberikan untuk excuse adalah alasan yang bertemu dengan kewajipan. Itu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik mas sekalian, mari kita tutup dengan munajat umat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan kewajipan. Doalah akhir zaman ni, doa minta Allah beri kekuatan untuk mempertegak, memperkasa, memperkukuhkan kewajipan, supaya Allah boleh orang kata apa, perkara-perkara selain yang wajib ni boleh diberikan kelonggaran. Ya, zaman ni kita kena perkukuhkan kewajipan. Kewajipan itu letak nombor satu. Nombor satu, ya Allah berikan kekuatan untuk aku memperkukuhkan kewajipan, menjaga kewajipan, kefarduan, solat bagai contoh, ilmu, bertembung dengan ilmu yang wajib. Memanglah kita banyak urusan, tapi bila kita bertembung dengan kewajipan, biar Allah beri kita ruang untuk kita melaksanakan kewajipan itu. Sebab
tanpa petunjuk dan taufik hidayah Allah, Allah tak akan beri kita kekuatan untuk melaksanakan kewajipan sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Khair. Dekat dalam Masjid Nabawi kan, Jual Syekh. Background macam gini. Tu namanya tak lama lagi nak pergi dia tu, insya-Allah balik kampung ni. Cuma perlu selesaikan beberapa urusan. Khair. Insya-Allah. Baik jemaah sekalian, kita tutup dengan suratul Fatihah bi qiraatil Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat. Fi kulli hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita insya-Allah. Khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan negara Malaysia ya Allah jauhkan pada balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan kesusahan dan kepayahan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb khususan kepada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah kabulkan segala hajat kami dunia akhirat permudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, dimana muliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Alhamdulillah selesai sudah munajat umat kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah kekuatan untuk terus menjadi penjaga kepada skuad munajat umat ni, penjaga kepada majlis ilmu, penjaga kepada munajat umat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah lantik kita untuk berkhidmat kepada umat walaupun nampak kecil usahanya, tapi di sisi Allah tidak, jemaah sekalian. Bagaimana ia berkaitan tentang agamanya, kita berkaitan tentang umat, kita doakan untuk negara,
para jemaah. Masya Allah, ini satu tugas yang besar. InsyaAllah kita ketemu lagi pada siri akan datang. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasa-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu